Kisah Al-Qissatul Hadisatu wal Khamsun, kisah yang terakhir dalam kitab kita ini, iaitulah kisah yang ke-51. Tanda kitab, kisah yang ke-51, taqumus sa'ah. Taqumus sa'ah warrajulu qad rafa'a al-luqma ila fi fala tasilu ila famihi. Allah. Tanda itu. Berlakunya kiamat sedang seorang angkat suap makanan nak masuk dalam mulut. Angkat sini, pom, bunyi Israfil tiup serunai, mati, tak ada makan. Itu dia panggil baghtah. Kiamat tu dia mari tiba-tiba. Tak tanya khabar apa. Dia tengok dalam hadis ni macam-macam. Hadis ini menggambarkan satu gambaran yang akan ketika berlakunya kiamat fi lahzatin wahidah, dalam satu saat ya. Sekali Israfil tiup serunai dia, pop, mati habis. Tidak kata mari ayuh panggil anak, kau panggil isteri, panggil, tak ada siapa panggil siapa, pakai mati gitu ya. Allahu akbar. Tengok dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa la taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wa la yatuyanihi wa la taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabanin liqhatihi fala yat'amhu ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. الله. لا يرفع أحدكم, dalam kita ini kata la yarfa ahadukum aklatahu ila fi, dalam kita Arab. Baik, terjemahan dia daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat pasti akan terjadi. Hari kiamat ni nak ke tak nak, jadi dia. Dan dua orang laki-laki menghamparkan pakaian antara kedua-duanya, maka kedua-duanya tidak sempat berjual beli dan tak sempat melipatnya. Kita pergi kedai kain, duduk buka kain, kain ni comel ni, saya nak buat baju raya ni. Tak. Ni kata nak buat tu buat ni. Tak ada bayar, tak ada lipat kain. Bunyi serunai, mati. Nabi kata lagi, hari kiamat akan terjadi dan seorang laki-laki memerah susu untanya. Dia duduk di kandang unta, dia duduk perah susu, tidak sempat meminumnya. Tak ada nak akak susu minum, kiamat. Hari kiamat akan terjadi, seorang lelaki memperbaiki telaganya, kolam dia duk baiki telaga nak buah air, lalu tidak sempat memberi minum binatang ternaknya. Mana dia buat kolam untuk unta dia mari, kambing dia mari minum, tak ada nak minum air. Hari kiamat akan terjadi, ada seorang daripada kalangan mengangkat makanan ke mulutnya, lalu tidak sempat memakannya. Itulah yang dikatakan kiamat itu berlaku dengan cara yang begitu cepat. Hadis ini sahih dikeluar oleh Imam Bukhari dan juga dikeluar oleh Imam Muslim di dalam sahih kedua-duanya. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Ta'ti sa'atu baghtatan. Tanda pelajar. Kiamat itu datang tiba-tiba. Dia mari cepat, sekali tiup habis. Dalam hadis yang kita dah bincang dulu, Israfil sekarang ni sudah standby, sudah pegang dia punya serunai dia tu, qarn dia tu di mulut dia dah lah ni. Dia tunggu Allah kata tiup, pau, lalu habis, orang akan mati. Allah kata dalam suratul Hajj ayat 55, wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin min hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtah. Sentiasalah orang kafir itu dalam keadaan syak, tak percaya kepada hari kiamat,
sehingga kiamat datang baghtah, tiba-tiba ya. Sekali tiup jadi. Wahya ta'ti sari'an, kiamat itu datang cepat. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar au huwa aqrab. Kiamat itu berlaku sekelip mata ya. Lap. Ataupun lebih kurang lagi jadi. Suratul Nahli ayat 77. Wa fi ayatin ukhra, dalam ayat lain, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Allah kata urusan kami nak berlaku kiamat ini seperti sekelip mata, habis. Surah Al-Qamar ayat 50. Mana berlakunya kiamat dalam keadaan manusia lupa, lalai, lara tentang kiamat. Ada orang sudah duduk travel, tengah duduk berjalan. Ada orang duduk di airport nak pergi sana sini, duduk stesen bah kereta api. Ada orang di pasar sedang berjual beli. Ada orang sedang duduk tanam pokok. Ada orang yang bergembira, ada orang tidur, macam-macam. Ada orang duduk berpiknik di tepi pantai. Nah, duduk guling situ, jadi boyo jemur kata orang. Ada orang duduk di kebun, duduk perah suntuk, semua berlaku. Wa iza bisayhati ta'ti baghtah, tiba-tiba suara sangkakala mari, tiba-tiba jadi mati habis. Tak ada apa, tak nak apa. Kalau duduk pegang kain tak angkat, duduk tengah duduk minum tak nak minum, kalau duduk apa ni perah susu tak sempat. Semuanya mati. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Kita jelaslah hadis ini, sangat jelas kepada kita para pelajar, para jemaah sekalian, bahawa kiamat itu dia akan datang dengan cara tiba-tiba. Habis kita tak rasa takut. Para pelajar kita kena ingat, tengok intisari dan pengajaran, faedah-faedah daripada hadis yang kita baca ini, hadis yang kisah yang ke-51 yang terakhir ini dalam bab kita ini. Yang pertama, tulis yang pertama, sur'atu halakin nas. Manusia ni segera kebinasaan manusia itu begitu cepat. Dalam satu waktu apabila terjadinya hari kiamat, sekali malaikat Israfil tiup serunai dia, pop, mati. Sehingga makanan yang diangkat ke mulut tidak sempat disuapnya. Makan dia pakai tengah tangan itu mati dah dia. Ia berqanas, maka tinggal lagi lah. Berkekalah segala urusan jual beli. Lepas Nabi Isa tak ada, manusia ni hidup lagi atas dunia ni, hidup jual beli, mengembala unta dan meminum air susunya, memberi unta minum daripada kolam, serta makan, minum dan memakai pakaian hinggalah terjadi hari kiamat. Maknanya biasa. Suasana tu kehidupan manusia biasa. Cuma tak ada orang beriman dah. Tak ada orang duk kata Allah Allah atas muka bumi ni. Yang ketiga, ghaflatun nas. Allah, hanya kita bimbang hari ni. Manusia lalai tentang hari kiamat pada akhir zaman. Tidak akhir zaman pun, zaman kita ni lalai dah. Kan? Sekalipun telah muncul tanda-tanda besar kiamat, daripada terbitnya matahari di barat, terjadinya gerhana besar, sehinggalah munculnya dabah. Tanda dabah tu binatang keluar daripada perut, daripada bumi. Ada kata binatang ni keluar dekatnya Bukit Safa di Mekah. Peliklah kepala dia macam kepala keluar, tak tahulah. Ada orang kata macam dinosaur, wallahu alam. Yang pentingnya Nabi kata dabbatul ard, binatang keluar daripada bumi, tapi boleh cakap. Yukallimun nas. Waktu tu tanda-tanda sudah ada, tetapi manusia tetap lalai, sehingga mereka didatangi hari kiamat secara mengejut tanpa disedari. Yang keempat, kehidupan ini pasti berakhir, lalu semua manusia akan binasa dan alam pula akan musnah. Tak ada lagi dah kita ni, manusia akan binasa, alam semuanya akan musnah. Maka apakah pengajaran yang kita buat? Para ulama telah mengatakan
kiamat itu ada dua kategori. Tanda kiamat ada dua kategori. As-sa'atul kubra, kiamat yang besar ni kita tidak tahu bila terjadi setelah marinya tanda-tanda besar. Ana telah kuliah dalam sebuah kitab nama dia Nihayatul Alam. Terjemahan dia berakhirnya dunia ini. Berapa siri? Banyak siri juga Nihayatul Alam tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ada, dalam Darut Taibah pun ada. Dia punya rakaman. Cerita dia dalam kitab Nihayatul Alam menggambarkan ada 130 lebih tanda-tanda kiamat yang kecil yang pertengahan. Kemudian bila ke tanda kiamat pemisah, apabila turun zahirnya Imam Mahdi. Itu dia panggil tanda kiamat pemisah. Di antara kecil lagi besar. Lepas pada Imam Mahdi, marilah keluar Dajjal. Turunnya Nabi Isa AS ke bumi, bunuh Dajjal. Terlepasnya Ya'juj wa Ma'juj daripada tembok besar dia, keluar kepung Nabi Isa. Nabi Isa AS berdoa pada Allah Ta'ala, akhirnya ulat mari gigit Ya'juj wa Ma'juj, mati habis. Bila mati, busung di kawasan Syam tu busung. Nabi Isa berdoa pada Allah Ta'ala minta selamat. Allah hantar mari burung, ambil mayat Ya'juj Ma'juj pergi campur di mana, wallahu alam. Lepas tu marilah tiwal, mari hak lain. Keluar binatang yang matahari naik belah barat, matahari berlakunya khusuf, berlakunya peristiwa-peristiwa besar terjadi. Satu lagi nama dia kiamat saghir. Al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Bila jadi kiamat kecil? Bila mati seorang, maka berlakulah kiamat kecil untuk individu. Hak ni Nabi gambarkan orang masa tu tak sedar kiamat besar. Kita yang hari-hari tengok mayat, rumah kita, asrama kita tepi kubur, sedar ke tak sedar, ingat ke tak ingat ke mati? Tak juga. Inilah perangai manusia. Patutnya bila kita duduk di kubur ni, ya Allah aku nak mati, bangun tahajud malam-malam, rajin solat, rajin baca Quran, rajin istighfar, subhanallah. Hak duduk atas kubur pun tak semaya juga setengah tu. Ini masalah ni. Sebab apa? Kita hak rumah jauh dengan kubur ni, bila kata lalu kat kubur tu, tengah malam ni takut, berlari tukar riak kereta ada kat kubur. Padahalnya orang hak rumah tepi kubur tu, rumah dia tepi kubur, tak lari-lari pun. Anda pernah tanya orang kat kubur, kata berapa lama duduk rumah sini? Lama dah ustaz. Kata berapa kali kena ketuk pintu malam-malam, takut hatu mari kan. Itu pakcik bangun, tak ada lagi dia tu, sekat duduk sini. Rupanya orang jauh ni. Pasal itulah kata pepatah Arab, mali jurhin bimayyitin ilam. Orang mati kalau kita toreh dia tak sakit, maknanya orang tengok kubur hari-hari dia tak rasa dah ingat ke kubur. Maka para jemaah sekalian, kiamat besar akan berlaku baghtah. Zaman kita hari ni, kiamat kecil juga berlaku secara baghtah tiba-tiba. Berapa ramai kita tengok sahabat-sahabat kita. Mana dia tu? Pagi tadi minum air kali kita, petang ni mati. Mati tengah apa? Tengah bawa kereta. Apa-apa berhenti kereta, mati. Tengah tidur, mati. Tengah main sukan, mati. Dulu orang kakak, ustaz ni tak ada riadah ni, mudah mati kena jantung. Ahli sukan mati kena jantung juga. Nak kata apa? Pada itulah Allah kata, as-sa'atu baghtah, kiamat tu datang tiba-tiba. Kiamat kecil, kematian seorang juga baghtah, dia mari tiba-tiba. Maka marilah kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Taala matikan kita dengan husnul khatimah. Matilah dalam keadaan apa sekalipun, biar kita mati dalam husnul khatimah. Kita mati dalam kita lidah kita basah dengan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukan mati dengan lidah duduk menyanyi, duduk perli orang, duduk mengumpat orang, duduk macam-macam ucapan-ucapan yang tak baik. Kita mengatakan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dan keluarga kami dalam keadaan pengakhiran khatimah yang baik, insya-Allah.